Singapura menyaksikan jumlah kes COVID-19 yang rendah dari China meskipun negara itu sedang mengalami gelombang jangkitan yang besar. Dalam satu kenyataan menteri di Parlimen siang tadi, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung memberi jaminan bahawa pendekatan yang relevan sedang dilaksanakan. Encik Ong menambah kesan terhadap sistem jagaan kesihatan daripada kes import juga kecil. For the whole 4 weeks running up to 1st January, 200 travellers from China detected to be COVID positive. So they accounted for less than 5% of our total imported infections. Our current measures, controlling the number of travellers and requiring PDT for unvaccinated at-risk travellers, have led to low imported infections and even fewer severe cases from China at a time when the virus is spreading widely in the country. Encik Ong menambah penyesuaian perjalanan akan diteliti dengan rapi sehingga gelombang jangkitan China jelas berkurangan. Beliau berkata Singapura tidak boleh mengambil ringan terutama sekali dengan risiko varian tidak diketahui pada masa depan. Ini selain perlunya melindungi sistem jagaan kesihatan daripada dibebani. Lantaran itu Encik Ong berkata itulah sebabnya pemantauan sejagat amat penting. Beliau memberi contoh bagaimana Singapura kini berjaga-jaga dan prihatin terhadap varian baru yang berbahaya dari China. Singapura dan China sedang berusaha untuk meningkatkan penerbangan antara kedua-dua negara sedang ekonomi kedua terbesar dunia itu baru membuka semula sempadannya. Penilaian kesihatan awam sedia ada serta kapasiti lapangan terbang Changi merupakan antara pertimbangan utama sedang Singapura berusaha memulihkan keterhubungan dengan China ke paras sebelum pandemik. Meskipun penerbangan ke Changi telah pulih hampir 80% paras sebelum pandemik, rangkaan menunjukkan penerbangan antara China dengan Singapura adalah kurang 10% daripada sebelum ini. Sekarang terdapat 38 penerbangan mingguan termasuk 2 penerbangan ke Beijing yang baru diluluskan. Namun sedang kes COVID-19 sejagat terus meningkat, lapangan terbang Changi meningkatkan syarat penggunaan peralatan perlindungan peribadi atau PPE bagi kaki tangannya. Mereka juga digalakkan agar mengemaskini vaksinasi masing-masing. Menurut Menteri Pengangkutan S. Iswaran di Parlimen hari ini, masyarakat penerbangan akan kekal berwaspada dan bersiap sedia untuk bertindak segera jika ada perubahan dalam penilaian risiko MOH seperti kemunculan varian baru yang membimbangkan. HDB menerima sekitar 4,700 maklum balas dalam tempoh 6 tahun lalu tentang potensi pencabulan peraturan tempoh penginapan minimum flat atau MOP. Dalam tempoh yang sama, HDB mengambil semula flat-flat perumahan awam dari 21 pemilik atas kesalahan tersebut. Ini selepas timbul laporan tentang flat-flat skim bina ikut tempahan BTO yang kosong disenaraikan untuk dijual di pasaran terbuka. Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee turut menarik perhatian hampir 70 ejen hartanah disiasat kerana membantu klien-klien mereka mencapuli peraturan HDB. Maka itu, Encik Lee menyeru para ejen hartanah agar menjalankan tata kelola dan memastikan mereka tidak mencabuli undang-undang. The number of complaints against agents who are suspected of having assisted in the breach of such rules, including MOP rules, have increased over the last 2 years, from about 3 per year to about 20 per year. So we're concerned about this and will continue to have HDB and CA work closely together to ensure that the understanding of the foundation of a lot of these rules relating to property and real estate are underscored by our sector. Operasi melawan api dalam tragedi kebakaran di Henderson bulan lalu tertangguh selama 18 minit setelah laluan pasukan bomba ke blok berkenaan tersekat oleh sebuah khemah upacara kematian. Demikian dedah Menteri Negara Ehwal Dalam Negeri Dr. Muhammad Faisal Ibrahim kepada Parlimen hari ini. Seorang anggota bomba, Sarjan Pertama Edward Goh, maut dalam operasi tersebut. Dr. Faisal bagaimanapun berkata masih terlalu awal untuk menentukan apa yang membawa kepada kematian mendiang ketika itu. SCDF will seek to understand what had happened
including if standard operating procedures and protocols had been followed, and how this may need to be tightened to keep the officers as safe as possible when they serve our nation. Syarikat-syarikat yang melayan para pekerja secara tidak adil tidak boleh memanfaatkan skim baru yang membolehkan syarikat untuk menggajikan lebih ramai pekerja asing. Menteri Tenaga Manusia Tan See Leng berkata demikian semasa menjawab pertanyaan di Parlimen hari ini mengenai skim tenaga manusia bagi keutamaan ekonomi strategik atau MSEP yang dilancarkan bulan lalu. Skim ini meningkatkan lagi kota pemegang SPAS dan permit kerja bagi sebilangan syarikat sebanyak 5% berdasarkan tenaga kerja asas mereka. We take workplace fairness issues seriously. Firms that have breached the Fair Consideration Framework or SCF or the Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices or TGFEP may be barred from work pass privileges and they will not be able to benefit from MSEP. Firms that are still undergoing investigations will be assessed on a case-by-case basis. Anggota Parlimen GRC Aljunied Leon Pereira juga bertanya sama ada skim baru yang dilancarkan ini merupakan satu langkah pusingan EU bagi dasar-dasar pemerintah berhubung tenaga kerja asing. Encik Pereira mengatakan bahawa skim ini boleh mengurangkan lagi semangat untuk meningkatkan daya pengeluaran dan mengukuhkan teras Singapura yang merupakan tujuan utama pemerintah. Dalam jawapannya kepada Encik Pereira, Dr. Tan menegaskan terdapat banyak peluang bagi Singapura untuk terus meningkatkan daya saingnya. Beliau juga menekankan bahawa pihaknya akan terus menggalak dan membantu syarikat-syarikat tempatan untuk meningkatkan daya pengeluaran. Singapura mendapat kelulusan 900 kota haji untuk tahun ini. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Mas Agus Zulkifli mengumumkan demikian di laman Facebooknya ketika melakukan lawatan ke Arab Saudi dari hari ini hingga Khamis. Encik Mas Agus menambah, Majlis Ugama Islam Singapura akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi serta pihak GSA tempatan bagi menawarkan pakej-pakej haji tahun ini. Menurut Encik Mas Agus, meskipun Singapura berharap untuk menambah kuota haji tahun ini, tetapi pandemik COVID-19 masih wujud dan pihak berkuasa Saudi mengutamakan kesihatan dan keselamatan para jemaah. Menteri Haji dan Umrah Saudi Dr. Taufik Ar-Rabiah berkata, Encik Mas Agus memberikan jaminan bahawa pasukannya memahami aspirasi para jemaah Singapura dan akan menyimak semula permohonan kita untuk kuota tambahan. Encik Mas Agus berterima kasih kepada Dr. Taufik dan mereka bersetuju untuk terus bekerjasama bagi membantu lebih ramai rakyat Singapura naik haji pada masa hadapan. Encik Mas Agus juga berada di Saudi bagi mengetuai delegasi Singapura di persidangan dan pameran perkhidmatan haji dan umrah di Jeddah. Seorang lelaki 42 tahun ditangkap pagi tadi selepas menahan seorang wanita dengan mengacukan pisau pada leher mangsa di Yishun Ring Road. Polis menyatakan pihaknya menerima panggilan meminta bantuan sekitar 7.35 pagi. Polis menambah lelaki itu berjaya dilucutkan senjatanya dan ditangkap. Mangsa merupakan wanita berusia 62 tahun dan mengalami kecederaan ringan tetapi enggan dibawa ke hospital. Berdasarkan siasatan awal, lelaki dan wanita berkenaan tidak saling mengenali antara satu sama lain. Video-video yang tersebar dalam media sosial menunjukkan lelaki itu mengacukan pisau pada leher wanita tersebut di luar sebuah kedai kopi. Siasatan polis masih dijalankan.